Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam yang saya kasihi, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa yang berhormat, juga hadirin dan hadirat sekalian anak qaryah kawasan ini dan yang datang luar daripada kawasan. Apabila Haji Osman jumpa saya, kata kita nak buat majlis sempena kapet baru. Saya tanya, majlis apa? Ini sebab nak terima kasih kepada orang yang bagi kapet baru ni. Jadi saya kata kita tak apalah, kita buat ceramah. Jadi tuan-tuan yang datang pada malam ni, sebelum saya lupa, saya ni rumah tak jauh daripada sini. Ni masjid yang paling dekat dengan rumah saya, lebih kurang 6 km daripada rumah saya. Satu lagi ialah Masjid Batu Bertangkuk, 7 km lebih. Jadi yang ni dekat sikit. Tapi artinya saya fikir antara rumah saya dengan masjid ni nak kena ada satu masjid lagi kot, jauh 6 ni. Masjid ni bagi orang yang pertama kali datang. Jadi saya solat di sini. Dulu kapet dia kapet lama lah. Dan kapet lama tu sangatlah berbeza dengan kapet yang baru ni. Dan kos kapet yang baru ni asalnya kita tak cukup dan tidak ada siapa yang sudi ataupun tidak ada pihak berwajib yang dapat memberikan bantuan keuangan untuk membolehkan kapet ini. Tapi pihak masjid telah buat kutipan dan dia tidak cukup. Kemudian saya bantu sedikitlah dengan cara, beberapa cara, termasuk dengan iklan di dalam Facebook saya, dan alhamdulillah dah dapat dengan jumlah yang lebih lah. Ada lagi baki sikit lagi yang untuk kita buat yang lain dan cukup untuk kapet ini. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyumbang sehingga permaidani baru ni dapatlah kita berasai nikmat permaidani yang cantik yang di dalam masjid ini. Juga terima kasih kepada yang di talian ini ataupun yang melihat ceramah pada malam ini. Saya tahu sebahagian mereka memberikan untuk masjid ni. Mereka mungkin sebahagian tu tak pernah mai Perlis pun, ataupun kalau mai Perlis pun tak tahu tang mana Masjid Bukit Keteri ni. Tapi di atas keikhlasan mereka, insya-Allah, maka kita semua menikmati kapet ataupun permaidani baru ni. Bila kita masuk dalam masjid, kita tengok permaidani baru ni, maka kita pun rasa seronoklah mata kita secara perbandingan, dan baru sungguhlah yang ni. Agama ni macam selalu kita sebut di negeri Perlis ni dan tempat lain juga. Orang Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratan min kibr. Tak masuk syurga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sebesar, seberat zarrah daripada kibir, daripada takabur, tak masuk syurga. Susah. Itu satu benda yang sukar untuk dikendalikan diri saya dan tuan-tuan. Siapa saya yang ada kedudukan, jawatan, ada harta.
Sahabat susah hati dengar ni. Apa dia nak memberikan definisi ataupun takrifan kepada sombong ini? Kata satu orang, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Satu orang yang suka baju dia cantik dan kasut dia cantik. Dia ni takabur jugalah. Pakai baju lawa, kasut cantik, rumah cantik, kereta baru cantik. Dia ni termasuk tak masuk syurga ke? Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan kecantikan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong maksudnya menolak kebenaran dan pandang lekeh pada orang lain. Itu sombong. Nabi bagi definisi dia. Maksudnya, kalau tak ada apa-apa kedana pun, orang cakap hak benar dia tolak, dia sombong. Dia sombong. Satu lagi, ghamdun nas, ihtiqarun nas. Yakni pandang lekeh orang. Tapi saya bukan nak cerita bahagian itu. Saya ingin ceritakan bahagian innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan kecantikan. Manusia ini diciptakan tabiat dia pun dia suka yang cantik. Orang sendiri pun kalau tengok wanita yang cantik, lelaki, dia akan tahu cantik, sehingga Allah menawarkan untuk ahli syurga wanita yang cantik. Kalau dia kata wanita biasa-biasa lah di syurga, kita pun tak Nabi sifatkan kecantikan hurul ain. Sebab manusia suka cantik. Perempuan pun dia suka yang handsome. Sebab tu kita suruh menghias diri untuk suami, menghias diri untuk isteri. Karena manusia suka yang cantik. Hatta kalaupun tua, dia kemaskan diri. Dia tak, aku ni tua, buat macam mana pun selekeh. Tak betul. Pakai kopiah bagi cantik. Bukan suruh baru, bagi kemas. Agama, itu part daripada agama. Sebab itu apabila Al-Quran datang kepada manusia, ia datang dengan bahasa yang cantik. Kerana tabiat manusia, dia suka, dia dengar bahasa yang cantik, berinteraksi diri dia, bertindak balas jiwa dia. Sebab itu ahli seni ini ada kedudukannya. Orang-orang yang mempunyai ketinggian bahasa dipuji. Nabi sendiri itu datang dengan lisan yang fasih, lidah yang fasih. Sebab itu belajar bercakap dalam bahasa yang fasih, belajar bercakap dalam bahasa yang teratur, ia merupakan ajaran agama. Supaya apabila kita cakap dengan orang, jelas ucapan kita. Mengatur rumah, isteri kita atur rumah bagi elok. Elok pada mata suami, elok pada mata anak-anak. Merupakan ajaran agama. Kereta kita bagi elok, tak apalah kereta lama pun bersih. Ini masuk dalam kereta segala macam bau ada. Dia tidak merupakan ajaran agama. Kerana innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cantik dan suka yang cantik. Hatta Nabi yang zuhud, orang bagi pakaian yang cantik, baginda pakai. Baginda pakai. Bahkan sebahagian imam-imam seperti Imam Malik, dikatakan pakaiannya mahal, cantik, halal, dengan wang yang halal. Dia ada dua persona imam di dalam mazhab yang empat ini. Satu Imam Malik yang terkenal dengan baju yang serban yang mahal, kasut yang cantik. Satu Imam Ahmad, bukan tak cantik, tapi terkenal dengan zuhud.
kasut dia pun 17 tahun baru bertukar. Dua-dua agama okey, dua-dua pilihan orang, tapi memilih yang cantik itu sebahagian daripada ajaran agama. Kalau rumah kita cantik, kereta kita cantik, baju kita cantik, masjid kita kena cantik lah. Masjid kita kena cantik. Walaupun dari segi fiqh, Nabi tak galakkan menghias masjid melampau-lampau. Tak bolehlah orang miskin keliling kita pergi beli lampu hak gantung kat masjid tu sampai beratus ribu. Tak bolehlah. Tetapi supaya masjid jangan dipandang lebih lekeh daripada tempat lain, itu sepatutnya. Kalau rumah orang cantik, masjid taklah boleh lekeh pada rumah orang. Saya sebut hari ini sebab saya nak habaq, cat kita tak apa cantik. Jadi ada lagi bahagian yang mana kita akan lepas pada ni kita nak kena collect pula untuk cat kita sikit. Boleh tuan-tuan? Saya nak sebut sedikit pasal orang sedekah ni. Pasal orang yang sumbang. Kalau kita baca Quran, kita baca dalam surah Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang hidup di dunia ni. Allah ingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kamu amwalukum wa auladukum an dzikrillah, harta kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Tuan-tuan, harta manusia perlu. Islam tak pernah kata jangan ada harta. Tadi saya sebut pada cantik. Cantik bukan saja ada harta. Manusia nak cantik itu sendiri kena ada harta sebahagiannya. Saya selalu sebut, saya pergi di Uzbekistan. Saya pergi ke Uzbekistan, salah satu sebab saya ulang, kebetulan dia lantik saya jadi duta. Saya ni duta pelancongan Islam Uzbekistan. Kerajaan dia lantik, tak ada lah gaji tuan-tuan. Dia lantik macam tu lah. Dia bagilah tiket free kat saya, layanan bila pergi negara dia. Kerap lah duk kena pergi, 3 kali lah saya duk kena pergi dalam masa terdekat ni. Tapi di Uzbekistan, kalau sekadar tempat Al-Imam Al-Bukhari, mungkin orang agama akan pergi lah, orang hadis. Di Uzbekistan tu ada Imam Bukhari, ada Al-Imam Tirmizi di situ juga, ada Ad-Darimi di situ juga. Dan kawasan yang berjiran, kawasan-kawasan tu tuan-tuan, An-Nasai, dulu di Naisabur tu juga tempat Al-Imam Muslim. Tapi kubur berapa imam ni ada. Tapi mereka ni terkenal kerana cantik art mereka ni, craft mereka ni. Tuan-tuan tengok Masjid Putrajaya, berapa masjid dalam Malaysia ni yang duk tiru cara seni Uzbekistan. Cantik. Kita pergi tengok, kadang-kadang benda tu zaman dulu, beratus-ratus tahun dulu mereka buat. Manusia boleh pergi tengok cara dia atur seni bina dia. Walaupun madrasah dia, sekolah dia, tapi elok. Orang barat tuan, siapa-siapa yang pernah belajar di UK lah, di Perancis juga sama. Tapi mereka dulu, bila mereka nak bina, mereka follow, mereka ni ikut orang Islam. Orang Islam maju dulu, sekarang kita ke belakang. Dahulu
tamadun Islam ni dia sampai ke Andalus. Di Andalus, walaupun dari segi politiknya ada perbalahan. Dulu kerajaan Bani Umayyah dijatuhkan oleh kerajaan Abbasiyah. Saki-baki kerajaan Bani Umayyah itu lari ke Andalus. Abdul Rahman Dakhil yang lari pergi ke Andalus. Dia membuka kerajaan yang lain. Jadi ada kerajaan di Baghdad, kerajaan lain, di Andalus kerajaan lain. Tapi Andalus tu hasil daripada orang Islam. Orang-orang barat dahulu, orang Eropah tak berani, masa awal takut nak pergi kelas-kelas orang Islam. Orang Islam lah kelas sains, kelas geografi, kelas apa, dikuasai oleh orang Islam. Jadi mereka takut kalau mereka pergi ke kelas, anak-anak orang Eropah nak belajar ilmu sains ni. Macam itulah. Tapi dia punya tokoh-tokoh agama kata jangan, hampa pergi, hampa belajar sains, sekali hampa pergi jadi murtad, pergi masuk Islam sekali. Macam pemikiran kolot orang kita dulu, siapa yang pergi mengaji akademik, tak boleh mengaji agama dulu. Dulu. Padahal penyakit itu ialah penyakit yang ada pada Eropah. Kerana Islam yang masuk ke Andalus, sehingga dikatakan orang Eropah dahulu tak tahu tandas di rumah ni, melainkan setelah Islam datang ajar. Orang Islam dia kena bangun semayang, dia kena ambil wudu. Dia kata sama ada mendengar hainamatul Quran tutla, Al-Quran yang dibaca, ataupun mereka pandai buat tandas di rumah mereka, orang Islam. Sehingga akhirnya Barat ambil semua, Eropah ambil semua, jubah, pakai jubah, letak benda atas kepala, apabila nak ambil scroll, itu semua daripada tradisi dunia Islam. Tapi saya nak cerita apa? Saya nak cerita ialah, kalau kita pergi ke Oxford ataupun kita pergi ke Cambridge, kita tengok dia buat sekolah dia, dia buat universiti dia dekat dengan air, ada sungai biasanya. Dia buat tempat-tempat macam sistem pondok ataupun pusat pengajian orang Islam dulu. Dia copy. Tu tonton tengok Harry Potter tu kan, dia ada yang tempat makan dia tu kan, dia kata Harry Potter kan, dia tempat makan dia tu, tu dia buat tu di asrama mereka. Student di situ, syekh di situ, guru di situ. Mereka kopi siapa? Mereka kopi orang Islam. Bila hari convocation mereka, wakil Andalus biasanya akan dijemput untuk hadir sebagai orang besar di dalam konvo mereka. Dan semua seni-seni kecantikan, cara atur majlis, mereka ambil daripada orang Islam. Sebab itu kita di Perlis ni, kita nak yang itu. Tapi itu tidak melemahkan, tak patut melemahkan orang Islam daripada akhirat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan mencuaikan kamu harta kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang buat macam tu, mereka adalah orang-orang yang rugi. Baru Allah kata berikutnya, ni tu imam kita selalu baca, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum, kamu belanjalah apa yang kami rezekikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada seseorang kamu kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan,
kalau bagi tangguh sikit, aku akan jadi di kalangan orang. Fa as-saddaqa, aku akan bersedekah dan aku akan jadi di kalangan orang saleh. Ulama-ulama tafsir mereka bincang bab ni. Kenapa orang manusia apabila sampai ajal maut, dia bercita-cita kalau boleh, ya Allah, tangguh sikit, bagi 5 minit. Ya Allah, jangan ambil, bagi 10 minit. Bila malaikat datang, kita semua bagi 20 minit, bagi 15 minit. Nak buat apa? Sembahyang sunat 2 rakaat? Tak. Nak puasa? Tak. Dia nak sedekah. Sebab apa? Bila maut datang, kata para mufassirin, manusia akan tahu benda yang paling besar patut manusia buat dalam hidup ni ialah bersedekah. Bersedekah. Sebab tu bila kita mati, kita semua di samping kita teringin nak buat amalan yang lain, amalan utama yang kita teringin nak buat, bersedekah. Sebab itu sedekah. Orang ni, kita pergi belajar. Sekarang ni orang cakap macam-macam lah, ekonomi lah, semua yang datang nak pegang kerajaan, pemerintahan, menawarkan apa yang mereka boleh buat daripada skim ataupun projek mereka ataupun rancangan mereka dalam nak membangunkan ekonomi rakyat. It's okay. Itu pun keperluan. Tapi saya nak cakap satu sudut yang lain. Hidup kita ni, hidup kita ni. Setiap kita, saya di sini dan tuan-tuan yang ada di sini. Saya selalu ulang dalam kuliah saya. Kita ini semua mempunyai kisah hidup kita. Kita ada jalan cerita dalam hidup kita ni. Orang ternama tu, dia oleh kerana dia ternama adalah orang tulis tentang kisah hidup dia. Orang pun baca, oh dia lahir di mana, dia terlibat dalam apa semua. Tapi apabila orang tulis, orang bukan tulis semua, tuan-tuan. Banyak kisah-kisah, plot-plot dalam hidup ni tak ditulis. Kalau tulis, banyak masalah kita ni. Hanya Nabi saja bila tulis okey. Sebab itu bila orang mai cerita kat kita kisah, saya ni berlaku sekian-sekian, kita kadang-kadang nampak, kita mungkin manusia kalau salah faham, kesian lah, buat apa lah, mungkin orang yang tak faham, buat apa lah, sampai macam tu Tuhan buat kat dia. Sebab dia pun tak cerita habis tentang hidup dia. Macam kita pergi tengok filem, kita baca novel, saya kata. Novel kita baca, novel tu manusia yang reka cerita tu. Bukan plot itu, bukan Tuhan yang menulisnya. Jadi kita kadang-kadang nampak macam tak adil dalam kehidupan. Tapi kalau sebenarnya bagi setiap kehidupan kita, kita lebih tahu apa yang kita lalui dalam hidup ni, apa yang kita buat yang orang tak tahu, apa yang kita tak buat yang orang tahu, hanya kita dan Tuhan. Hanya kita dan Allah. Sebab itu bila Allah memberkati sebahagian hidup, tidak memberkati sebahagian kehidupan, hanya Allah yang tahu. Saya nak letak asas ini dulu untuk tuan-tuan faham makna hidup. Antara benda dalam hidup ni yang disuruh supaya kita diberkati hidup kita, selain daripada belajar ekonomi, pergi berniaga, okey, disuruh kita bersedekah. Kadang-kadang dalam hidup manusia berlaku peristiwa-peristiwa yang kita pelik pada satu orang.
kurniaan Tuhan dalam hidup dia. Kita pun heran, mungkin Tuhan mustajab doa dia. Mungkin banyak sebab dia baik dengan ibu bapa dia. Tapi salah satu keajaiban dalam hidup, tuan-tuan, disebabkan kita bersedekah. Sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah. Ubat orang sakit kamu dengan sedekah. Orang sakit tu, dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi kata ubat dengan sedekah. Abdullah ibn Mubarak bila dia sebut hadis ni, dia cerita, dia kata ada satu orang, dia ditimpa satu penyakit di lutut dia, bernanah 7 tahun dia berubat merata. Abdullah bin Mubarak ni salaf. Macam-macam tabib cadang ubat, tak sembuh. Satu hari dia jumpa satu orang alim, nasihatkan dia. Dia kata, kamu pergi cari di mana tempat yang mana orang memerlukan air. Kamu belanja duit, korek telaga tu, supaya telaga tu mengeluarkan air dan manusia dapat minum air. Mudah-mudahan telaga tu keluar air, luka kau nanah, luka yang sentiasa keluar ni, yang ni Tuhan tutup. Lalu dia pun pergi dan buat, dan sembuh sakit dia. Sembuh sakit dia. Sebab tu sebahagian macam-macam cara nak berubat ni bukan sedekah saja. Nabi pun cari ubat. Tapi kadang-kadang ada penyakit yang kita cari tak sembuh dah semua. Ubat dah kita letak, doktor dah kita pergi, dia tak mau. Salah satu cara ikhtiarnya ialah dengan bersedekah. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang yang sakit, yang kita tengok tak sembuh sakitnya, dia bersedekah. Ini sabit di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan sedekah ajaib. Hatta orang bagi kapet ni ke, bagi bina masjid ke, kita boleh bersedekah untuk orang yang telah mati pun. Sebab itu bila sahabat Sa'ad tanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, fahal laha ajrun law tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Aku rasa kalau dia boleh bercakap, dia akan bersedekah. Adakah ibu aku mendapat pahala jika aku bersedekah untuk ibuku? Nabi kata, na'am, tasaddaq anha. Ya, Nabi kata sedekah untuknya. Sebab itu kita kalau ada ibu bapa, mak ayah kita yang telah meninggal, kita sedekah untuknya. RM5, RM6, RM10, tak semesti besar. Apa yang ikhlas satu orang bagi. Allah ni, agama ni, sebab itu tuan-tuan, ulama salaf dia kata, kalau sekiranya di akhirat besok diberi 2 pilihan, ibu kita akan mengadili kita atau Allah yang mengadili kita, aku pilih Allah mengadili kita. Sebab Allah akan maha adil dan maha mengetahui jauh daripada ibu kita. Tak ada satu kebaikan yang manusia buat untuk orang lain melainkan Allah bagi untuk dia.
2 hari lepas saya cakap di Penang, di IQ, tempat sekolah saya. Quran kata fatafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Tolong bagi ruang sikit dalam majlis. Allah kata orang nak masuk tak muat, tafassahu, tawassa'u maksudnya luas. Quran suruh. Allah kata apa? Yafsahillahu lakum. Allah lapangkan untuk kamu. Kita semayang Jumaat penuh, orang tak boleh masuk. Mai satu orang nak mari masuk dalam masjid, tak ada peluang. Kita genjak sikit, bagi dia boleh duduk. Allah kata yafsahillahu lakum. Allah lapangkan kamu. Tiba-tiba satu orang heran tengok rezeki dia dapat, tak sangka-sangka. Kadang-kadang peluang yang dia dapat nampak macam tak boleh dapat. Rupanya Allah balas dia kerana tolong bagi ruang kat orang. Dalam majlis, dalam ruang yang orang lain tak ada peluang, sedangkan dia memerlukan. Kawan yang kita bagi pun mungkin lupa, tak kenal kita. Kita pun mungkin tak ingat dah kejadian itu. Tetapi Allah tidak pernah lupa bagi setiap kebaikan yang kita buat. Sebab itu Nabi SAW apabila dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apabila Nabi SAW di rumah Nabi sembelih kambing, bagi-bagi, Nabi SAW tanya Aisyah, ma baqiya minha, wahai Aisyah, ada lagi ke kambing kita sembelih? Aisyah kata ma baqiya minha illa katifuha. Aisyah kata tak tinggal, tinggal ada bahagian bau sikit ni ada lah. Bahu kambing ni ada lah sikit, ketih dia lah ada lah. Nabi SAW kata apa kat Aisyah? Aisyah kata tak habis dah, tinggal sepotong lah. Nabi kata baqiya kulluha illa katifuha. Nabi kata semuanya masih kekal kecuali bau dia yang tak ada. Masuk yang kita makan habis, yang kita bagi kekal. Daripada hayat kita tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan berumur banyak, sebahagian masih muda lagi. Berapa banyak insan yang kita tolong ataupun kita tengok tepi jalan, kita bagi duit kat dia, kita kesian. Kita pun mungkin tak ingat nama dia, kita pun mungkin tak ingat rupa dia. Tapi apa yang kita beri kepada dia kekal jika ikhlas. Apa yang kita simpan, yang kita yang ni lah, aku tinggal bekas sikit untuk apa? Yang ni Nabi kita yang ni tak tinggal. Dan saya nak sebut hal ni kepada kita semua supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dalam sesiapa yang bersedekah ni. Dan dengan sedekah ni mudah-mudahan Allah taala bagi kebaikan kepada kita semua. Tuan-tuan, orang ni dia dengar hadis Nabi, tapi tak semua orang dia betul-betul masuk kepercayaan itu di dalam dadanya. Iaitu jika kita bersedekah, tak kira lah kadar banyak mana pun, Allah tambahkan rezeki kita. Sebahagian orang dia tak dapat faham hal itu kerana dia tidak hidup di alam itu. Nabi SAW kita tahu, setiap Nabi beritahu setiap hari malakan yanzilan, dua malaikat yang turun, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah bagi kepada orang yang belanja ganti. Tak semua orang
dia dapat percaya benda ni. Tapi setiap tuan-tuan yang sentiasa bersedekah, tuan-tuan akan tahu macam mana Tuhan ganti harta tuan-tuan. Saya percaya ada ni ramai lah yang bersedekah dan seumpamanya. Allah ganti harta kita. Allah luaskan dan lapangkan dada kita. Sebab itu mudah-mudahan, terima kasih banyak pada yang bersedekah ni. Saya bahagikan kuliah ni pada dua bahagian. Yang pertama ialah kuliah saya ni, dan bahagian yang kedua ialah saya buka pada sesi soal jawab bagi sesiapa yang ingin bertanya soalan. Silakan. Ada soalan tuan? Luar pada tajuk yang saya cakap ni pun tak apa. Saya cakap tajuk sedekah ni sebab pernah orang bagi kapet ni. Tak ada soalan tuan-tuan? Ha? Segan nak tanya? Ada. Sila tu. Ya? Sedekah online. Kita boleh bersedekah secara terus, tangan ke tangan pun tak apa. Kita boleh bersedekah secara melalui wakil pun boleh. Yang penting apabila harta tu keluar daripada tangan kita pergi kepada pihak lain, dia Allah Ta'ala kira pahala untuk kita. Online juga macam tu. Cuma kena betul lah sasaran sedekah. Kan? Kita nak bagi sedekah tujuan apa? Ataupun kita infak tujuan apa? Kalau kita bagi untuk orang miskin, sedekah. Kita bantu orang yang memerlukan, sedekah. Ataupun kita bantu projek yang menaikkan agama, ataupun membantu manusia yang susah, sedekah. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Nabi SAW sebut, Nabi kata, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilmuhu 'allamahu wa nasharuhu. Yang ini pertama. Apa yang akan mengikut orang mukmin selepas kematian dia daripada amalan dia dan benda yang baik, yang pertama, ilman 'allamahu wa nasharuhu. Ilmu yang dia ajak dan dia sebarkan. Orang kalau ustaz mengajak, dia habaq ilmu agama lah, tapi semua ilmu. Tuan-tuan ajak budak-budak matematik, cikgu ni kan main cikgu bahasa Malaysia ke, sejarah ke. Kerana kita ajak tu, dia ada pengetahuan. Dengan pengetahuan tu dia dapat hidup. Berapa banyak benda. Sedangkan dapat hidup, dapat cari kerja, dapat membelanjakan, mencari nafkah. Cari nafkah tu satu kewajipan. Ilmu kita yang bekalkan. Ilmu cikgu matematik, ilmu cikgu geografi, demikian fardu ain, mudah-mudahan lebih pahala daripada tu. Ilmu yang fardu kifayah, semua ilmu, ilman 'allamahu wa nasharahu, ilmu yang dia ajar dan dia sebarkan. Dia mati, cikgu mati, anak murid duk sambung lagi pergi mengajar, ramai lagi anak orang Islam ni pandai, cikgu tu dapat pahala. Kita tolong tengok satu orang, kita pandai tukang, main aku nak ajak buat rumah, kita ajak dia buat rumah, cara paku, cara apa, sehingga akhirnya dia boleh jadi tukang, akhirnya dia pun boleh cari makan dengan buat rumah, dapat pahala ke kita. Yang penting kita ikhlas. Ajak resepi makan kat orang, dia tu masak, boleh meniaga, buka kedai, dapat pahala. Kita jangan sempitkan. Itu perkara yang pertama Nabi SAW sebut.
Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, dan anak yang saleh yang dia tinggalkan. Anak yang saleh. Sebab anak saleh ni hasil kerja kita. Kita tarbiyah dia. Nabi tak kata anak yang alim. Pasal bukan semua budak jadi alim. Tapi anak yang saleh, anak baik. Kadang-kadang anak-anak kita ni kita bangga hak mana kerja besar lah. Dia sebut hak besar. Tapi sebenarnya anak kita anak yang saleh. Yang mana kalau kita mati, dia doa untuk kita. Ada orang hebat, anak dia jawatan besar, dia pun tak ingat lah nak doa kat pak dia. Kita mati, kita sendiri pun tanya, kita ingat doa kat pak kita, kat mak kita? Ke setahun sekali kita ingat, lama-lama sekali kita ingat, ataupun kita sentiasa doa kepada ibu bapa kita. Kita saleh kan? Anak yang saleh, saya nak cerita supaya saleh dulu, nak respon soalan ni. Masuk waktu ni? Belum ya? Tak apa. Anak yang saleh, Omar bin Abdul Aziz, bila orang tanya dia tinggal apa kat anak-anak dia? Dia khalifah. Khalifah lain tinggal harta banyak. Hisham bin Abdul Malik, semua tinggal harta banyak. Omar bin Abdul Aziz, dia memerintah negara, dia tak tinggal harta, dia tak ambil harta-harta kerajaan yang bukan milik dah. Orang susah hati, dia kata, kau tak tinggal harta kat anak kau ni. Bukan agama kata jangan tinggal harta, tapi dah tak ada. Tapi Umar Abdul Aziz kata, wa abna'i in kanu salihin wallahu yatawalla salihin. Anak aku kalau dia orang soleh, Tuhan urus urusan orang soleh. Tuan-tuan percaya hal ni. Allah urus urusan orang soleh. Kalau orang tu soleh, anak kita soleh, Allah urus urusan dia. Walaupun kita tengok sapu sampah, walaupun kita tengok dia kerja tak ada, tapi kalau dia soleh, dia salat, dia puasa, dia doa pada Allah, dia bangun tahajud, dia baca Quran, Allah urus urusan orang soleh. Allah tak tinggalkan dia. Walaupun kita nampak hidup begini, tuan-tuan, begitulah hidup. Selagi seseorang mempunyai hubungan dengan Tuhan dia, ribut dan badai mungkin berlaku, tapi dia tidak akan putus jatuh ke bawah. Kalau dia berhubung dengan Tuhannya. Tapi kalau dia tak berhubung dengan Allah, hebat manapun dia akan jatuh ke bawah. Tidak ada tali yang memegang dalam hidup dunia ini. Harta boleh banyak, kebahagiaan belum tentu dia perolehi. Sebab itu yang kedua Nabi kata anak yang saleh. Sekali saya sambung balik hadis tu bagi laluan bila azan.
Mana saya cakap tadi tu? Saya baca hadis tadi. Anak saleh yang ditinggalkan. Sebab tu bapa mati, ada anak saleh, dia doa untuk kita. Cuma kita ni, wallahu a'lam, kita sendiri pun kita kena fikir, kita ni duk doa kat bapa kita. Sebab tu agama ni suruh elokkan tarbiyah anak, supaya dia merasai makna bapa. Ada satu orang tanya saya soalan. Dia kata suami dia hidup dalam keadaan trauma sebab bapa dia ni, dia selalu daripada kecil selalu pukul sampai berdarah. Ni ada pak jenis setengah bapa pukul sampai berdarah. Setengah bapa dia tak reti cakap dengan anak dia, melainkan cakapnya nak tengking. Sampai anak tu, kalau boleh pak tak ada di rumah, dia seronok. Kalau kita jenis anak yang mana kalau kita tak ada anak kita seronok, kita kira pak teruk lah. Cuba cek ni. Lega dia tak, pak aku tak ada 3 hari. Yang ni pak dia pukul. Dia sampai trauma dan pukul mak dia. Bila dia kahwin, dia ada angin tu, dia takut dan kadang-kadang dia nak pukul isteri dia juga. Tapi dia perawat dia lah. Cuma dia, bila bapak dia, mak dia tak ada, mak dia selalu kena pukul. Dia tak mau nak balik jumpa pak dia. Jadi isteri dia tanya saya, macam mana anak dia, suami dia ni tak mau jumpa pak dia. Tak apalah, kalau dia buat baik dengan bapak dia, dia dapat pahala lah. Dia kata cuma dia kata bapak dia ni pun sampai dah tua pun memang macam tu perangai. Jumpa kalau cakap tengking-tengking, tak arti cakap elok. Kadang-kadang ini satu benda yang balak Allah jadikan dalam diri seseorang yang keras hati dia. Sebab tu saya selalu sebut dalam kuliah berulang kali, Allah ni apabila ajak doa untuk anak, doa pada mak bapak, dia ajak terus dengan wording tu sekali, dengan sirah doa tu, dengan ungkapan doa tu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah wahai Tuhan, kesianlah kepada mereka berdua seperti mana mereka membesarkan aku masa aku kecil. Maksudnya macam mana mereka layan aku punya kecil, punya baik, tolonglah kesian pada mereka. Tapi kalau jenis duk tampak anak siang malam pagi petang ni, macam mana doa ni bila pergi kat dia? Dalam satu ungkapan doa yang pendek, Allah bagi tahu mesej pada mak bapak, ni doa anak-anak hamba kan doa kat hamba. Sebab tu ini penting. Hak mana yang ada anak, yang mana nak membesarkan anak, kena ambil iktibar ni. Sebab tu Nabi SAW apabila Al-Aqra' bin Habis, dia tengok Nabi cium cucu dia, dia kata li asyaratul aulad ma qabbaltu ahadan minhum. Aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak nak duk cium. Jenis pok, jenis cengir. Anak nak cakap pun, ada apa pula? Jenis tu. Apa Nabi kata kat Al-Aqra' bin Habis? Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Orang yang tak kesian pada orang lain, dia tak dikasihani. Tak apalah, anak dia tetaplah kena buat baik kat mak bapak dia. Tetapi yang ni Nabi kata anak yang soleh. Yang kedua, yang berikutnya, 3, Nabi kata wa mushafan warathahu,
Yang berikutnya ialah mushaf yang dia wariskan. Orang dulu-dulu bukan senang nak dapat apa? Quran ni. Zaman Nabi tak ada lengkap macam ni lagi. Semua orang pakat duk tulis di tulang unta, tulis di lembaran. Jadi kita ni sekarang dah moden. Siapa yang ada Quran yang dia letak di masjid ni, orang masjid boleh duduk baca Quran tu, dia mati dia dapat pahala. Kata para ulama syurah hadis, dia kata kalau kitab-kitab agama pun yang memberi manfaat macam tu juga. Tuan-tuan, manusia ni mudah-mudahan Allah bagi kita bijak. Kita ada universiti, KUIP semuanya. Ni sebahagian KUIP sini. Kita mungkin tak alim, tapi kita boleh bertanya, apa dia kitab yang diperlukan pelajar-pelajar ni? Mungkin belanja dia 100, 200, mungkin kurang pada tu lagi pun. Sebagai orang hak kita belanja pergi makan pun kadang-kadang di kedai makan, sekali makan 100 lebih lah. Mana nak cari murah. Tapi kalau kita beli 2-3 kitab, kita letak yang mereka perlukan, mari berapa generasi kita matilah 50 tahun ni, buku tu orang nak baca lagi. Setiap kali orang buka, kita dapat pahala. Sebab tu ramai para ulama besar, apabila mereka meninggal, mereka bagi kitab-kitab mereka bagi kat library tu. Buat benda-benda yang memulihkan kita dapat pahala. Au masjidan banahu, kata Nabi, ataupun masjid yang dia bina. Kita mana nak ada duit nak bina masjid, tapi kita boleh kongsi dengan orang. Orang minta nak bina masjid, kita bagi RM50. Hak tu yang kita ada. Ada bahagian kita dalam masjid. Tuan-tuan, umur berlari. Tuan-tuan pernah tengok orang masuk penjara. Saya pun pernah salam cerita. Kita penjara mana di Perlis ni. Sebahagian orang masuk penjara, kita pergi ceramah, dia ada harapan lagi nak keluar walaupun hakim jatuhkan hukuman lama. Hatta yang tak boleh keluar pun mungkin ada pengampunan ke apa, dia boleh keluar kadang-kadang. Yang halang dia hanya dinding-dinding tu, tapi hidup masih dia hidup. Tapi mati, tuan-tuan, bila kita mati, segala andaian ini tak ada. Kau nak balik saat 1 minit, 1 saat, kau boleh main lintas depan pagar rumah balik. Semua andaian ini tak ada. Hak kita duk jumpa bersembang, duk makan, mereka pun tak ada. Anak, isteri kita, semuanya tak ada. Kita tak tanya dah semua benda ni. Kita tanya apa yang boleh kita bawa pergi. Kalau ada kereta besar kita pun kita tak fikir. Kita fikir apa yang nak selamatkan aku hari ini. Kalau yang lain tu kenalah hukuman gantung ke apa dalam dunia ni pun, masih lagi ruang rundingan ada. Yang ni ruang rundingan tak ada. Mati, benar-benar mati. Dan kita menyaksikannya setiap hari. Masjid. Kata Nabi, au baitan, atau rumah libnis sabil banahu, rumah untuk orang-orang musafir ni dia bina. Dia buat satu rumah zaman dulu, tuan-tuan. Ni cerita zaman dulu. Dan konsepnya sama. Kadang-kadang orang dalam perjalanan tak ada tempat, dia bina satu rumah, boleh singgah duduk. Nabi kita yang ni bawa pergi akhirat. Sebab tu agama ni dia larang kita pergi tebang pokok-pokok yang orang boleh berteduh. Man qata'a sitratan sawwaballahu ra'sahu finnar, kata Nabi dalam hadis Abu Daud. Siapa potong pokok bidara, Tuhan celup kepala dalam neraka. Sebab apa? Pokok tu teduh. Boleh kenderaan unta, perjalanan orang kita rosakkan. Macam tu lah stesen tempat tunggu bas. Potong pokok bidara,
kepala celuk dalam neraka. Yang bagi jahanam tempat tunggu bas tu agak kepala bubuh mana? Yang bagi jahanam. Tempat orang berteduh. Tempat orang berteduh kita kotorkan. Tu Nabi tak bagi benda-benda macam ni. Ittaqul la'anain. Takutlah orang dua yang dilaknat. Salah satunya iaitu orang yang buang air fi tariqin nas atau fi dhillihim, tempat orang lalu ataupun tempat teduh dia apa. Macam itulah juga. Kita saja saya sebut dulu. Masjid pun sama. Masjid ni patut masjid mesti paling bersih sekali. Mesti paling bersih tanah masjid. Mesti paling bersih. Sebab apa? Sebab orang Islam ni nak masuk semayang ni berapa bab syarat-syarat nak boleh semayang ni. Semua banyak kaitan dengan kebersihan. Kena ambil wuduk, kena air bersih ambil wuduk, pakaian kena bersih. Semua kaitan yang bersih. Bab bersih tu saja berapa lama. Pi tengok tang ni, pi tengok tandas tu dia punya teruk. Kalau orang tu boleh nak masuk Islam, tak masuk Islam. Kita pergi singgah masjid tuan-tuan, habis patah dia punya apa? Pintu pipe tu satu patah, heran dia tokak ke apa dah. Patah. Dan dia tak rasa apa. Itu harta awam yang dia patahkan. Pintu toilet tu patah habis. Dia pergi menari rock dalam tu ke apa tu. Cuba tengok masjid-masjid suruh Malaysia. Kok mana pergerakan dalam solat yang elok, turun bagi elok. Nabi kata wala yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan turun macam turun unta. Kasak. Keluar patah. Tempat ambil wuduk tu patah. Nabi suruh bina tempat untuk orang bermusafir. Dia bukan bina bagi jahanam duit. Ni saja saya nak sebut sikit lah. Bukan untuk masjid ni tau. Masjid lain semua lah. Masjid ni taklah teruk kan. Pasal kita tak rasa. Hatta awam. Kita apa? Letak ambil kan. Smokers ni. Perokok Tuan-tuan pergi kat lebuh raya. Tuan-tuan berhenti. Tuan-tuan nak pergi buang air di toilet, di bilik tandas. Tuan-tuan tengok semua tempat tu semua hitam. Bekas apa? Depa letak rokok. Barangkali depa nak buang air, depa isap rokok letak situ dulu. Musnah. Tuan-tuan pergi ke Jepun. Malu dengan orang Jepun. Siapa pernah pergi Jepun? Siapa kali pergi Jepun? Tuan-tuan pergi Jepun. Toilet dia, tempat musafir ni, tempat awam ni, toilet elektrik tu, yang semua sendiri. Kita pergi, kita ada. Saya ingat yang tu kalau pasang kat negara kita tak dan, dia curi habis. Besi pintu tu pun dia curi. Ini dadah punya kaki ni. Sebab tu pernah dulu saya cerita, saya pergi pada satu pusat Islam ni bah. Kawan tu dia masuk Islam kerana dia nak kahwin dengan satu orang Jepun. Dia nak kahwin dengan satu orang Muslimah ni. Sebelum tu dia kata dia pernah terlintas nak masuk Islam. Dia pernah musafir di sebuah negara orang Islam. Dia musafir, dia kata driver taksi tu Muslim. Dia Jepun ni tak ada agama.
Dia agama Shinto, agama Buddha, dia tak certain, dia tak tahu, dia pun bukan ada. Dia tengok mati mana belah mana murah, dia pakai yang tu lah. Kan? Pasal dia kos mati ni mahal. Hidup tak menentu agama mereka. Dia tengok kau ni berhenti time semayang, dia kata boleh tak aku ambil masa sikit, aku nak pergi semayang. Oh, dia kata aku Muslim. Dia kata okey, sila. Dia berhenti kereta. Dia kata betapa aku berharap ketika itu supaya aku ada faith, ada iman seperti dia ni. Dia begitu menjaga kepercayaan dia, berhenti tengah kerja minta keizinan pergi semayang. Dia kata aku berkenan lah agama ni. Pasal dia kosong jiwa dah. Tapi kawan tu naik, lepas semayang naik, dia bersembang. Masa kawan tu bawa kereta, dia tengok tengah sembang, kawan tu ambil sampah, kawan tu buang. Aku batal masuk Islam. Aku kata kalau dia agama yang baik, tentu dia tak buang sampah bagi kat orang. Cuma dah Allah takdirkan dia, selepas pada tu dia kenal dengan satu orang Muslimah, kenalan tentang Islam, akhirnya dia baca tentang Islam, dia masuk Islam balik. Bukan kerana kawan tu. Kawan tu tadi dah dekat dah nak masuk Islam. Kes pengotor. Pengotor. Nabi SAW, dan saya nak habis hadis tu, atau Nabi kata au nahran ajrahu, ataupun sungai yang mana dia jalan kena. Wallahu alam, itu terusan kan. Terusan apa? Mak saman terusan apa kira? Tak tahu. Mudah-mudahan Allah bagi pahala. Orang-orang yang buat ni bagi ayak jalan, bagi orang boleh dapat ni pahala sehingga dia mati. Lagi ada sungai tu, mata air tu, dia dapat pahala. Sebab tu kalau kita tengok peluang orang nak buat benda-benda macam ni, kita tolong. Maibs, kita pernah ada projek di Kenya, Afrika. Dulu kita tak mau cerita, saya cerita, tapi saya ada beberapa kali habang. Setengah orang tak kira, orang boleh sampai ke Kenya tu, kita di kampung ni susah tak bagi kat orang Afrika. Tu lah, padahal dapat banyak kali dah main beratok dapat, kan? Di Kenya tu, tuan-tuan, di Afrika, nak minum ayak, mereka tanggung tu, dia jalan berhari-hari pergi dapat ayak patah balik ke family dia. Maib sih, apabila bangsa-bangsa bersatu minta tolong, kita antara yang tolong. Projek tu kita yang buat, atas nama zakat. Korek mata air pakai mesin, beli mesin mahal tu. Mesin tu boleh sedut air daripada tanah tu. Satu kampung tu beratus ribu orang beratok boleh ada air. Air ni penting. Kita tak tahu lah. Kemudian Nabi kata, wa sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, dan sedekah yang dia keluarkan daripada harta dia semasa dia sihat dan masa dia hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, yang tu akan ikut dia selepas dia mati. Mudah-mudahan kita semua dapat sedekah memberikan. Saya panjangkan sikit jawab YB tanya tadi, Datuk Sabri tanya tadi, iaitu online pun sama. Cuma online ni kita kena cerdik sikit lah, jangan sampai orang tipu kita. Dulu masa main bulan puasa, dia kata siapa yang nak buat pahala kepada mak pak dia, sila masukkan duit RM20. Oi, banyak duit mereka boleh. Kita tanya pahala apa tu? Tuan-tuan, benda-benda macam ni agama ajak kita boleh buat. Orang lain kalau dia baca Quran kerana nak dapat duit, dia tak dapat pahala baca Quran, macam mana dia nak sedekah pahala pada si mati?
Sedangkan kita sendiri ulama khilaf. Baca Quran sampai tak pada si mati itu pun tak. Kalau tanya pendapat kita, wallahu taala alam, secara zahirnya disokong oleh nasnah hatta Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat sampai. Maksud sampai selagi mana dia baca lillahi taala. Kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad umpamanya. Kemudian kita tanya, ya Allah, kalau ada pahala bacaan ni, berilah pada ibuku, kepada anak aku, ayah aku, pada isteriku, pada suamiku. Kalau Allah mustajabkan doa kita, sampailah pahala tu kepada dia. Dia tak payah bubur duit dalam akaun orang tu yang nak pergi hantar pahala. Dia bukan ada postman khas, tak ada. Kita yang lain daripadanya paling mudah, macam hadis Sa'ad tadi, kita pergi tengok tang mana orang susah, kita pergi bagi duit dekat dia, kita niat, ya Allah, hak aku bagi ni, bagi pahala kepada ibu aku, kepada anak aku ataupun suami aku, kepada isteri aku ataupun kepada ayah aku. Mudah-mudahan sampai pada. Dan Nabi kata, fahallaha ajrun law tasaddaqtu anha, adakah dia dapat pahala jika aku sedekah untuk dia? Naam, tasaddaq anha, sedekah untuk dia, kata Nabi. Hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah, dia kata inna rajulan, seorang lelaki bertanya, dalam riwayat yang lain ialah hadis yang bertanya ialah Sa'ad bin Ubadah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ya, silakan. Silakan. Ha? Masuk makan ubat tahan sakit, masuk neraka. Oh, ada pula. Kemarin ni saya tengok, kemarin kan bila saya tengok, tapi saya ni ketinggalan zaman sikit ni. Ada satu orang tu, saya tengok baru tadi bila saya tengok, dia kata minum susu mata kelabu. Pelik-pelik je ustaz-ustaz ni yang banyak sangat daripada bercakap dan tak apalah, pasal demokrasi kan, pakai bercakap. Sebab itu dalam agama ni sebelum tu, daripada tuan-tuan siapa yang belajar dalam bidang hadis, antara golongan yang paling mengancam yang menyebabkan penyebaran hadis-hadis palsu, selain daripada golongan zuhad, golongan zuhad ni maksudnya golongan dalam bahasa sekarang ni macam sufi lah. Sufi ni ada zuhadul awail, zuhad golongan awal yang bagus, yang mereka ni memang saleh. Imam Ahmad ada kitab Zuhud. Cumanya ada zuhad ni yang terlalu nak agama, tapi dia rasa dia nak boleh reka hadis-hadis supaya orang minat agama. Padahal Nabi tak kata. Dia yang nak bagi, dia nak galakkan orang baca Quran, dia reka macam-macam fadilat surah tu, fadilat surah ni. Nabi tak kata, dia reka. Dia rasa dia dapat pahala. Nabi tak bagi pahala. Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap tempat duduk dalam neraka, kerana dia mereka agama. Itu satu puak. Sampai puak Syiah yang banyak fadail Ali dan seumpamanya. Tapi salah satu puak ialah puak al-wu'az wal qusas, golongan penceramah dan penglipur lara ni, yang kita berapa kali diperlih dah buat majlis. Mereka ni memang suka buat cerita-cerita yang pelik di dalam ceramah mereka. Itu tuan-tuan tengok, ada petua ulama kata, tuan-tuan, benda-benda gaib, benda-benda nak bagi mak bapak kita dikubur macam mana, nak bagi dapat syurga apa, benda ni tak boleh siapa ulama petua. Benda ni hanya sumber dia Al-Quran dan hadis. Ulama dia berapa banyak temayang tahajud dia pun, berapa banyak ilmu dia belajar pun, dia tidak mendapat wahyu. Dia bergantung kepada wahyu yang telah turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi depa buat banyak macam tadi.
Benda macam minum susu tu umpamanya bukan bidang dia. Yang tu dia kena tanya doktor. Pakar lah. Doktor pun bukan pakar dalam bidang susu ni. Takkan minum susu tak bagus. Dia mesti satu yang bagus. Quran sebut. Kan? Sayyidina Umar dia mimpi susu. Nabi tafsirkan itu din, agama. Kemudian makan ubat, kan? Ubat tahan sakit. Masuk neraka. Weh kalut. Saya dah sebut tuan-tuan, para ulama berbincang tentang sakit. Kalau kita sakit, kita wajib berubat ke tak wajib? Yang tu ulama bincang. Tuan-tuan sakit, demam, wajib tak pergi hospital ke tak wajib? Wajib tak pergi cari ubat ke tak wajib? Sakit gigi, sakit kaki, sakit kepala, kira sakit lah apa pun, wajib ataupun tidak? Yang ni pernah saya sebut dulu. Kalau kita kata wajib, bermaksud kalau tuan-tuan sakit kepala, tuan-tuan tak pergi berubat, tuan-tuan berdosa. Itu nak wajib. Kalau tuan-tuan kata tak wajib, tak berdosa. Satu orang sakit, aku ni sakit kepala, ya Allah, sakit. Pergi cari ubat, makan ubat, oh tak apalah, aku tahan. Kalau kita kata berubat wajib, berdosa dia. Sebab dia tak berubat. Kalau kita kata tak wajib, pilihan, dia tak berdosa. Para ulama muhaqqiqin, yakni ulama yang study bab ni dan merumuskan bahawasanya tak wajib orang sakit berubat selagi mana penyakit dia tu tak menyebabkan orang lain jadi masalah, tak menyebabkan orang lain mudarat pada orang lain. Kerana hadis wanita imra'atun sauda, wanita hitam, yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas di dalam Bukhari, di mana seorang wanita tu mari bagi tahu pada Nabi SAW bahawasanya dia masru', dia histeria, dia jadi macam lupa. Nabi kata, in syi'ti da'autullah an yashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau, aku doa supaya Allah menyembuhkan kau, ataupun jika kau mau, kau sabar, bagi engkau syurga. Jadi ada pilihan lah. Dia kata bal asbir, bahkan aku sabar. Jadi bagi dia syurga. Cuma dia walakinnani atakashaf, tapi aku ni fada'ullah alla atakashaf, tapi aku ni bila lupa tu terselok habis kain-kain aku ni. Doa ke Allah supaya aku jangan terselok aurat aku. Oh hebat perempuan tu. Kan? Dia malulah kalau dia kadang-kadang dia tarik ke, mungkin macam penyakit tarik macam tu pun. Bila jadi jatuh terselok aurat dia. Nabi doa pada jangan terselok aurat dia. Tapi dia tak minta. Nabi doakan dia untuk sembuh. Hadis ni dijadikan dalil oleh para fuqaha di dalam mazhab ini, menyatakan bahawasanya kalau orang tu tak menyusahkan orang, dia sakit, dia tak pergi berubat, dia tidak berdosa. Dia tak berdosa. Tapi kalau dia sakit, dia berubat, sebahagian ulama kata wajib berubat, tapi argument dia tak kuat. Tapi berubat disuruh. Nabi kata tadawu. Nabi kata kamu hendaklah berubat. Nabi suruh berubat. Hatta hadis tadi pun Nabi suruh berubat. Kenapa bila dia makan ubat tahan sakit dia jadi masuk neraka pula? Agama tak suruh kita sakit, kan? Dia tak suruh kita sakit. Tapi dia ada beza, tuan-tuan. Dia tak suruh kita cari penyakit. Tapi kalau penyakit tu penyakit tu datang kepada kita,
Kita tak cari, dia datang. Itu cerita lain. Tapi kalau penyakit tu dia datang sebab kita yang cari penyakit. Tuan-tuan nak saya buat contoh. Contohnya isap rokok lah. Contohnya isap rokok. Bila kita isap rokok, menyebabkan penyakit mai. Sebab itu yang tu termasuk dalam wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tapi kalau kita dah ambil semua benda, kita tak benda bahaya kita tak buat, kita ikut yang agama suruh jangan campak dia, mai juga penyakit. Nama kata tua, mai juga penyakit. Ataupun tak pasal-pasal, dia datang penyakit tu, dia mai kat kita darah tinggi lah, kencing. Kita dah buat. Ketika itu kalau kita sabar, dapat pahala. Kalau dia tu kata tadi, siapa dia yang kata, kalau tak tahulah siapa itu, kalau dia kata siapa yang tak makan ubat tahan sakit dan sabar di atas sakit yang Allah uji pada dia, dia dapat pahala, itu lebih dekat. Lebih dekat. Tapi kalau dia kata siapa makan ubat sakit masuk neraka, yang ni jauh. Tapi kebelakangan ni ramai orang yang duk bahagian jaga pintu neraka ni. Banyak sangat saya tengok masuk neraka ni. Bini bersalin, doktor lelaki masuk neraka. Yang banyak sangat. Saya nak sebut macam ni pada umum. Kita jangan kata masuk neraka. Kita kata berdosa. Dan dosa boleh membawa kepada neraka. Sebab tuan-tuan, satu orang bila berdiri di depan Allah Ta'ala, kita dan semua hamba-hamba Allah yang lain, di hadapan Qadir Rabbil Jalil, bukan satu benda saja Tuhan kira. Dia kutip habis. Hak kita tak ingat pun dia kutip. Macam saya kata tadi lah, hak kita tengok orang buka pintu tu hari Jumaat tak boleh masuk, kita kesot sikit nak bagi dia boleh, kita tak perasan pun. Dia simpan. Kita jumpa orang lalu, Assalamualaikum, kita tak, dia simpan. Tengok orang buat kerja, kita tengok, kita senyum sikit, manis muka orang kata, Allah simpan. Dia simpan semua pahala ni. Dan dia juga menyimpan dosa ni. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan dia dalam kehidupan dia tak kata siapa yang tak ada dosa, tak ada orang yang pergi tanpa dosa. Melainkan para anbiya lah. Melainkan sebahagian hamba-hamba Allah yang memang mati dalam keadaan bersih. Tapi majoriti manusia macam tu ada dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Nabi kata kamu buat dosa malam dan siang. Tapi tadi kita buat dosa, tengok apa, tengok yang tak kena, ambil wudu memadamkan dosa. Berjalan ke masjid memadamkan dosa. Sembahyang memadamkan dosa. Timah waktu. Jumaat kepada Jumaat memadamkan dosa. Umrah pada umrah memadamkan dosa. Ramadan kepada Ramadan memadamkan dosa. Kesakitan, demam, sakit memadamkan dosa. Rahmat Tuhan memadamkan dosa. Sebab itu bila ada orang buat dosa, kita kata berdosa. Jangan kata hang dalam neraka. Na'udzubillah. Ini bukan keputusan di tangan kita. Dulu di Indonesia ada satu buku dia keluar, beberapa dalil menunjukkan pemimpin tertentu, saya malah nak sebut, ahli neraka. Dia tulis buku tu, dia bagi keputusan kau tu masuk neraka. Sebab tu Nabi kata man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang menyatakan binasalah orang, dia binasa dulu. Sebab tu tuan-tuan, bila ada orang buat dosa, saya nak ingatkan diri saya dan ustaz-ustaz semua anak-anak, kita kata berdosa.
Habis itu tengok tu hadis tu kata, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan sesat di dalam neraka. Betul. Perbuatan itu membawa pada neraka. Tapi yang membuatnya, adakah masuk neraka? Tuhan timbang. Nabi kata, alaikum bisidq, kamu cakap benar. Karena as-sidqu yahdi ilal birr, wal birru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib, kamu jangan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilal nar. Kejahatan, kamu jangan dusta. Dusta kepada kejahatan, kejahatan kepada neraka. Zina, dosa besar kecil? Dosa besar. Ada tak pelacur yang berzina Tuhan ampun? Ada? Ada. Tuan-tuan, lunakkan diri hati kita. Sebab tu kita tengok macam mana orang buat salah dosa pun kita kata berdosa. Jangan langkah ke depan kata hang ahli neraka. Jangan. Mungkin saya mufti duduk di sini, tengok tuan-tuan yang di bawah ni, tidaklah mustahil, bahkan sangat tidak mustahil, tuan-tuan jauh lebih baik di sisi Allah dibandingkan saya. Tuhan bukan tengok jawatan, Tuhan bukan tengok dia ada buat itu saja. Mungkin orang yang kita tengok selekeh tepi jalan tu, dia ahli syurga. Satu orang, tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi tengok derita hidup dia, derita. Tengok susah, hidup susah. Kita ni yang boleh main masjid dengan kereta, sebahagian mari dengan motosikal, sebahagian orang tu susah. Tuan-tuan, subhanallah, negeri-negara, saya pergi ke Abu Dhabi, ke Qatar, ke apa, kadang-kadang tengok pekerja mereka kesian, tuan-tuan. Macam hamba Amdi tu sebahagian, kutip dengan kenderaan, tak boleh berjalan-jalan mana mereka, kutip dengan kenderaan pergi tempat kerja, balik tempat kerja, balik pergi duduk di rumah tempat dia duduk. Tuan-tuan tengok sebahagian pekerja-pekerja luar yang duduk tempat kita. Tapi dulu masa Kangak Jaya tu duduk buat rumah pekerja-pekerja luar. Saya pergi tengok mereka ni duduk main semayang di Masjid Seriap. Masa tu saya duduk situ, saya semayang di Masjid Seriap. Salam dengan mereka tu, kita tahu tangan mereka dalam keadaan macam tu, kerja letih malam, maghrib main semayang, habis kerja main semayang masjid. Lepas tu Isya main semayang masjid, subuh ada di masjid. Kita rumah ada kipas angin, ada aircon, padan lah kita bangkit pun. Nak dibandingkan 2 rakaat yang dia tunaikan, nak dibandingkan 1 hari Ramadan yang dia puasa dan Ramadan yang dipuasa oleh kita, hang mufti ke, syekh besar ke, alim besar ke, Allah pandang sukarnya dia nak menunaikan kewajipan yang Allah beri pada dia. Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Sebab itu jangan siapa rasa dia lebih mulia daripada orang lain. Pekerja-pekerja yang kita mungkin semayang, mai semayang, awal semayang ni, sebahagian orang pun datang semayang-semayang, habis semayang subuh, keluar naik motor pergi kerja. Kita kata dia semayang zuhur sunat pun tak dah. Tapi tuan-tuan, berapa banyak dia punya struggle nak boleh semayang sunat, semayang subuh berjemaah. Dia berhenti juga. Lepas tu pergi cepat-cepat bagi menyambung rezeki dia. Tuhan Maha Adil. Sebab itu orang yang mati di jalanan kerana pergi kerja tu, di sisi Allah pahala yang besar, kerana dia keluar fi sabilillah, cari rezeki yang halal. Maka para ustaz, penceramah di negeri Perlis,
Kalau nak dengar hal luar pun sama. Jangan nerakakan orang. Kita tak tahu urusan hidup orang. Ada satu orang kita tengok punya harta, orang yang teruk macam Abu Sufyan. Apa dia tak buat? Dia menentang Nabi SAW. Tapi akhir hayat dia masuk Islam. Sahabat masih simpan rasa tak puas hati dengan Abu Sufyan sehingga dia masuk Islam. Pasal lama betul dia lawan Nabi. Tapi Nabi kata, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Sebab masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Rahmat Tuhan. Sebab tu saya kadang-kadang tak suka dengan apa? Ceramah-ceramah ni. Kadang-kadang dahsyat benar. Hatta hukum halal haram. Ada sebahagian penceramah. Tuan-tuan, syarak ni hukum dia tak sama. Kadang-kadang dia kata, tu siapa yang pakai tak nampak rambut sikit tu, itu lebih teruk. Haram. Haram macam dengan makan daging babi, macam minum arak. Come on, tuan-tuan. Penceramah ni kadang-kadang dia ceramah, dia bubuh dengan serban apa semua, orang rasa dia penceramah, dia ustaz. Hukum hakam syarak juga tak sama dosa dia. Ada perkara yang dinamakan dengan kabair, dosa-dosa besar. Ada benda yang contoh saya sebut, isap rokok. Nanti tuan-tuan kata boleh isap rokok pula. Betul-betul ni. Isap rokok haram di atas kesimpulan bahaya, tapi dia tak boleh disamakan. Orang isap rokok tu samalah macam orang minum arak. Tak sama. Yang ni haram dengan nas yang qat'i. Yang ni dengan ijtihad, dengan keputusan, kesimpulan. Wanita yang mendedahkan rambut, khilaf ulama, adakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Sebahagian kata ia termasuk dalam dosa kecil. Dosa juga dosa kecil. Dia bukan dedahkan aurat yang mughalladh, aurat yang besar, kemaluannya atau apa. Kerana ulama sebahagian masih khilaf tentang beberapa bahagian. Kita kata salah, tapi confirm ahli neraka. Sama dengan makan babi. Tak sama. Tak sama. Please study hukum hakam syarak. Jangan mengodong ya orang kata. Ramai ni penceramah muncul ni. Hukum hakam syarak. Sebab tu ada sarair, ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu Allah jadikan, bukan kita kata boleh buat dosa kecil, tapi demikian tabiat dia. Wudu memadamkan dosa. Jalan ke masjid memadamkan dosa. Semayang fardu memadamkan dosa. Jumaat kepada Jumaat memadamkan dosa. Ramadan ke Ramadan memadamkan dosa. Semua dosa-dosa kecil itu telah dipadamkan dengan izin Allah. Yang tinggal, yang kita takut dalam hidup ni, semua yang membabitkan kita dengan orang. Makan harta orang, ambil tanah pusaka orang, curi hak orang. Hak ni tak selesai. Jadi saya nak sebut itulah kan, panjanglah saya. Mudah-mudahan untuk diri saya juga dan orang yang berceramah ni, please be careful. Kadang-kadang masalah dia punya apa nama, seorang tu saya tengok dulu ni ada satu penceramah ni yang cakap kuat ni, dia pakai serban tak apa saya tak tahu nama. Yang timbul kes apa, polis yang saman bawa laju, haram makan duit haram, ataupun polis yang jaga buat roadblock semasa Jumaat, haram, berdosa. Awak bukan bidang atau berkemahiran dalam hukum, jangan cakap. Apa jadi kalau time Jumaat tak ada satu polis pun?
Tak ada satu polis pun. Apa jadi? Habis macam jenayah. Dia boleh sebab itu ada kena tugasan bergilir. Hatta tutup pergi semayang di Masjidil Haram pun, masa time solat bukan semua, ada bahagian yang kena tengok. Kerana masalah umum, mereka ganti dengan zuhur. Kerana ada tuntutan yang tak boleh dia sebut macam tu. Tak boleh dia sebut pakai haram. Itu kalau ambil cukai selain daripada zakat, haram. Kacau. Negara ni kalau zakat saja, kita tak boleh hidup. Bukan kesapaan pemerintah, sama saya. Jangan keluarkan macam tu. Study hukum. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada, sekali lagi kepada ni penganjur masjid ni. Saya ni memang bercadang juga nak kuliah di sini. Saya ni tak kuliah subuh. Dulu lama, tapi saya ingat pasal subuh ni nak bagi peluang orang boleh baca zikir ke apa, nak berzikir. Tapi kita di Perlis ni lepas subuh kita dah minta supaya baca Quran untuk orang lain perbetulkan bacaan dan juga membaca terjemahan. Dan sekarang dah surah Yusuf. Habis dah surah Yusuf? Hampir habis ya. Surah Yusuf. Cuma saya nak sebut sikit, kita pun nak selaraskan juga terjemahan yang kita pakai ni. Sebahagian terjemahan tu saya tengok macam innaka lafi dhalalikal qadim. Saya ingat terjemahan tu, sebahagian terjemahan tu macam tak apa sesuai untuk Nabi Yaqub tu. Berat dia punya terjemahan dia. So tapi tak apa. Yang pentingnya di negeri Perlis ni kita buat bacaan ni, dan ramai orang, saya rasa siapa yang main sembahyang subuh dah kebanyakannya hampir separuh Quran dah yang telah melalui makna terjemahan. Kalau tidak, dia pun tak ambil tahu. Dan insya-Allah kalau ada ruang, saya akan, kalau hari saya tak pergi mana, Sabtu Ahad ada di rumah ni, mungkin kita boleh buat kuliah tafsir pagi di sini kan, insya-Allah. Tapi tak boleh janji lagi lah. Nanti tengok macam mana, insya-Allah. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.